Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton e-seminar pelaburan 360 hari bertajuk Kitaran Hidup dan Perancangan Kewangan. Setiap orang akan mengalami pelbagai kitaran hidup sejak dilahirkan sehinggalah ke usia tua nanti. Begitu juga anda semua. Jadi, dalam model ini saya akan membawa anda untuk mengenali kitaran hidup dan bagaimana cara terbaik untuk menggunakan perancangan kewangan yang telah anda pelajari untuk merancang kewangan dalam setiap fasa kehidupan anda. Ia merupakan gabungan ringkas ilmu-ilmu yang telah kami kongsikan dalam modul-modul e-seminar pelaburan 360 hari yang lain yang telah dimuat naik di laman web Amanah Saham Nasional Berhad. Perancangan kewangan antara lainnya meliputi asas perancangan kewangan, asas pelaburan, membina tabung pendidikan, pengurusan hutang dan pinjaman, dan perlindungan risiko, percukaian dan harta pusaka. Jadi, dalam model ini kita akan membincangkan bagaimana semua topik di atas boleh diaplikasikan dalam kehidupan seseorang. Tapi sebelum itu, mari kita fahami terlebih dahulu fasa-fasa kehidupan yang perlu dilalui oleh setiap insan. Kitaran hidup secara ringkasnya ialah fasa-fasa kehidupan yang biasanya dilalui oleh seseorang sejak lahir sehinggalah akhirnya menjadi tua dan meninggal dunia. Perancangan kewangan secara asasnya dipengaruhi oleh pelbagai peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Ini kerana setiap peristiwa berkenaan akan memberi kesan secara langsung kepada keperluan kewangan anda dan juga akan meninggalkan kesan positif atau negatif kepada kedudukan kewangan jangka panjang. Antara peristiwa berkenaan ialah apabila anda mula bekerja, apabila anda berkahwin, apabila anda memiliki anak, apabila anda membeli aset seperti rumah dan kereta, dan apabila anda bersara. Peristiwa yang saya sebutkan tadi adalah kitaran biasa yang sering berlaku dalam hidup seseorang. Sebab itu, perancangan kewangan sewajarnya dibuat berdasarkan anggapan bahawa semua perkara berkenaan akan berlaku apabila tiba masanya. Jadi, anda perlu menetapkan langkah lebih awal supaya anda bersedia dan tidak berdepan kesulitan kewangan apabila tiba masa ia hendak merealisasikannya. Dalam setiap pelan perancangan kewangan yang dibangunkan, ingatlah bahawa matlamat anda ialah untuk mempunyai kebebasan kewangan yang membolehkan anda menikmati kehidupan. Bagaimanapun, satu perkara yang perlu diingati ialah apa sahaja perancangan yang dilaksanakan akhirnya akan merujuk kepada satu matlamat utama iaitu kehidupan yang selesa selepas bersara. Baiklah, sekarang ini kita lihat pula bagaimana semua peristiwa berkenaan memberi kesan terhadap kedudukan kewangan anda. Mula bekerja merupakan satu permulaan penting dalam hidup anda, terutamanya dalam memulakan perancangan kewangan dan pelaburan. Kesilapan memulakan langkah boleh menyebabkan anda terjerumus dalam masalah kewangan yang tiada kesudahan. Elakkan hutang berlebihan, pastikan aliran tunai anda sentiasa positif dan tetapkan matlamat untuk fasa kehidupan seterusnya. Jangan lupa, apabila sudah berkerjaya nanti, pastikan juga anda mengambil insurans dan membayar cukai. Fasa seterusnya adalah memulakan keluarga dan ini bermakna tanggungjawab kewangan anda juga bertambah. Perancangan kewangan perlu disesuaikan dengan keperluan keluarga seperti kos perubatan, memiliki rumah dan kenderaan dan mungkin juga percutian. Pastikan anda mengutamakan wang untuk pelaburan. Seterusnya, mempunyai anak. Dalam fasa ini, tanggungjawab kewangan pastinya termasuklah untuk membiayai kos pendidikan, perubatan dan insurans. Bangunkan tabung pendidikan yang sesuai untuk anak anda. Jika anda bernasib baik, kemungkinan kerjaya anda juga sudah maju ke hadapan dan anda dapat menyesuaikan kedudukan kewangan dengan tanggungan yang meningkat.
Pada masa yang sama, anda juga sepatutnya sudah membeli aset seperti rumah dan kereta. Semua pembelian ini merupakan komitmen jangka panjang. Sebelum membuat keputusan pembelian, pastikan ya anda mempunyai kemampuan untuk membayar ansuran bulanan. Ingatlah bahawa kenderaan merupakan liability, manakala rumah pula merupakan aset jangka panjang. Perjalanan kehidupan akhirnya akan membawa anda kepada usia persaraan. Perubahan besar berlaku kerana anda tidak lagi mempunyai sumber pendapatan yang tetap. Persaraan sepatutnya menjadi waktu di mana anda menikmati kehidupan hasil daripada perancangan kewangan yang berkesan. Anda sepatutnya mempunyai sumber kewangan daripada tabung persaraan dan hutang untuk aset juga sudah berjaya diselesaikan. Selain daripada peristiwa penting dalam kehidupan, anda juga perlu memikirkan perkara berikut apabila membuat perancangan kewangan, iaitu nilai, matlamat dan pilihan peribadi, keperluan kehidupan semasa, situasi kehidupan semasa. Baiklah, anda sudah membuat perancangan hidup yang hebat. Namun begitu, kehidupan tidak selalunya menjadi seperti yang kita rancang. Dalam kehidupan, banyak perkara berada di luar dugaan kita dan semua perkara ini memberi kesan kepada perancangan kewangan anda. Antara perkara berkenaan ialah kerjaya yang tidak begitu berjaya. Anda membayangkan kerjaya yang hebat, naik pangkat setiap 3 tahun, naik gaji setiap tahun. Namun, apa yang anda impikan mungkin tidak menjadi kenyataan. Justeru, anda perlu menilai semula kewangan dan matlamat anda. Ini tidak bermakna anda seorang yang gagal, cuma ia adalah perkara luar kawalan. Anda mungkin boleh mencari pendapatan tambahan atau berusaha untuk mencari pekerjaan baru. Anda disahkan mengidap penyakit yang kronik seperti kanser atau ditimpa kemalangan. Jika bukan anda, mungkin anak atau isteri anda. Perkara seperti ini akan memberi tamparan yang hebat bukan sahaja kepada emosi, malah kepada kewangan anda. Kedudukan kewangan anda akan terjejas kerana anda atau isteri anda mungkin kehilangan pendapatan dan ini pastinya mengganggu perancangan awal anda. Anda diberhentikan kerja secara tiba-tiba dan kehilangan sumber pendapatan. Kehilangan pendapatan akan menyebabkan anda tidak mampu membayar hutang dan komitmen lain. Lebih-lebih lagi jika anda tiada tabungan kecemasan. Perceraian juga memberi kesan besar kepada kedudukan kewangan seseorang. Ia mungkin membabitkan penjualan aset dan sebagainya yang menyebabkan perancangan kewangan anda terganggu. Keadaan ekonomi terutamanya kegawatan memberi kesan besar kepada pulangan pelaburan, kos sara hidup dan peluang pekerjaan. Ini adalah contoh-contoh perkara dan peristiwa yang akan memberi kesan kepada perancangan kewangan anda. Tapi jangan risau jika anda bijak merancang kewangan daripada sekarang, anda akan dapat mengatasinya pada masa hadapan. Jadi, dalam segmen seterusnya, saya akan membawa anda melihat dan memahami dengan lebih dekat kitaran hidup dan panduannya kepada perancangan kewangan anda.